Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Moral, Tingkatan 5, unit yang ke-11, Malaysia unggul di mata dunia. Dalam unit ini, murid akan dapat yang pertama memerihalkan contoh kejayaan Malaysia yang dibanggakan di persada dunia. Yang kedua, menjelaskan cara mengharumkan nama negara di persada dunia. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan mengharumkan nama negara di persada dunia. Yang keempat, mencerakinkan cabaran dalam mengharumkan nama negara di persada dunia. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila mengharumkan nama negara di persada dunia. Dan yang terakhir, melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh mengharumkan nama negara di persada dunia dalam kehidupan harian. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama, nilai patriotisme, yang kedua, nilai kerajinan, yang ketiga, nilai berdikari, yang keempat, nilai keberanian, dan yang terakhir, nilai hemah tinggi. Baiklah murid-murid, Malaysia telah mencapai kejayaan dan menempa nama di persada dunia. Malaysia juga sudah mendapat penghormatan untuk menyuarakan pandangan tentang isu-isu dunia dalam persidangan antarabangsa. Maksudnya dekat sini Malaysia sudah diberi pengiktirafan lah. Sebabnya kita telah menyertai beberapa pertubuhan dunia. Contohnya OIC, PBB. So kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang dapat dilihat melalui pengiktirafan pada peringkat dunia. So maksudnya bila kita dah diiktiraf di peringkat dunia, maksudnya Malaysia sudah terkenal lah. Orang ataupun masyarakat dunia tahu tentang kewujudan Malaysia. So antara contoh kejayaan Malaysia yang membanggakan di persada dunia termasuklah dalam bidang seperti berikut. Kita tengok dalam bidang perindustrian. Dari segi industri automobil, kereta tempatan dieksport ke luar negara. Dari aspek industri pemakanan pula, rempah ratus, produk dingin beku menembusi pasaran antarabangsa. Maksudnya kita punya produk ni dihantar ke pasaran antarabangsa lah. Contohnya awak pergi India, jumpa rempah ratus kita. Ini antara termasuk di dalam industri pemakanan lah. Dari segi industri pembuatan pula, teknologi penghasilan sarung tangan. Ini yang membuatkan Malaysia terkenal di serata dunia. Seterusnya kita tengok dalam bidang pengangkutan dan perhubungan. Kita ada lapangan terbang bertaraf dunia iaitu Kuala Lumpur International Airport iaitu KLIA. Kita ada sistem jaringan jalan raya yang baik iaitu buktinya Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Pantai Timur dan juga Jambatan Pulau Pinang. Seterusnya kita ada sistem pengangkutan bertaraf dunia. Kita ada MRT, kita ada LRT, kita ada ERL yang memudahkan pergerakan masyarakat ataupun rakyat di Malaysia. So tak perlu nak bersesak-sesak menaiki kenderaan sendiri, hanya menggunakan pengangkutan awam yang bertaraf dunia. Seterusnya, dalam bidang kesukanan, Malaysia menjadi tuan rumah. Kita pernah menjadi tuan rumah iaitu Sukan Commonwealth, Sukan C, Piala Monsun dan Grand Prix Formula 1. Kita juga telah melahirkan juara dunia iaitu dalam sukan badminton, squash, renang dan juga Paralimpik. Seterusnya, selain itu kita ada lita lumba bertaraf antarabangsa. Kita ada lita sepang antarabangsa. Seterusnya, bidang sains dan teknologi. Kita
tengok apa kita punya kelebihan. Okey, kita ada sistem satelit komunikasi iaitu MESAT. Kita ada program angkasawan negara di mana Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa terpilih sebagai angkasawan negara pertama National Aeronautic and Space Administration, iaitu NASA. Okey, kalau awak tengok mungkin waktu tu awak kecil lagi. Okey, tapi awak boleh tengok Google ataupun YouTube bagaimana Dr. Syekh Muzaffar ni pergi ke angkasawan lah, apa yang dia buat dekat sana. Okey, so boleh tengok di YouTube ataupun di Google, awak boleh search. Okey, seterusnya dalam bidang pelancongan, kita ada ekor pelancongan yang menarik, iaitu kita ada banyak pulau, kita ada banyak gua, taman rekreasi, kawasan tanah tinggi, hutan simpan. Okey, ini adalah kawasan-kawasan ekor pelancongan. Selain kawasan ekor pelancongan, kita ada seni bina yang unik. Okey, maksudnya bukan saja kita terkenal di lokasi-lokasi yang cantik, kita juga ada seni bina yang cantik dan unik, di mana Menara Berkembar Petronas KLCC. Seterusnya Istana Seri Menanti Negeri Sembilan dan juga Pintasan Saloma di Kuala Lumpur lah. Seterusnya dalam bidang pelancongan, kita diiktiraflah tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, iaitu UNESCO, di mana antara tapak warisan dunia yang diiktiraf tu termasuklah Taman Negara Kinabalu, Taman Negara Mulu, Bandar Bersejarah Melaka dan Georgetown, Warisan Ekologi Lembah Lenggong Perak. Ini kawasan-kawasan yang menjadi tarikan pelancong lah untuk datang ke Malaysia. Kalau ditanya kenapa nak datang Malaysia, sebab Malaysia terkenal dengan pulau yang cantik, kawasan tanah tinggi yang sejuk. Ini antara tarikan lah. Rakyat berwawasan menjadi pemangkin dalam merealisasikan hala tuju negara untuk memperoleh pengiktirafan dunia. Kejayaan yang membanggakan di pentas dunia ini tidak mungkin tercapai tanpa usaha yang gigih daripada semua pihak. Maka seluruh rakyat perlu berusaha untuk mengharumkan nama negara dalam pelbagai cara. Okey, kita tengok cara mengharumkan nama negara di persada dunia. Apa cara kita boleh buat untuk mengharumkan nama negara di persada dunia? Yang pertama, mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Okey, kalau awak mahir dalam bidang teknologi, maka ciptalah kejayaan dalam bidang teknologi. Okey, seterusnya menaik taraf dan membuat penjenamaan semula untuk tempat-tempat pelancongan. Okey, menaik taraf dan membuat penjenamaan semula untuk tempat-tempat pelancongan. Seterusnya ada memelihara warisan negara. Okey, kalau ada apa-apa warisan negara, kita kena pelihara lah supaya generasi akan datang dapat terus merasai warisan negara tersebut. Okey, yang keempat, kita ada membuat pameran tentang keunikan budaya pada peringkat antarabangsa. Maksudnya kita memperkenalkanlah keunikan budaya Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, yang kelima, kita ada cara dengan menganjurkan persidangan dan karnival pada peringkat antarabangsa. Ini pun samalah. Okey, dapat memperkenalkan kita punya keunikan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, mencipta inovasi baharu dalam bidang sains dan teknologi. Contohnya penciptaan robot. Okey, ini juga boleh menarik minat negara-negara luar untuk kenal lebih dalam lah kita punya negara. Dan yang terakhir, melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan antarabangsa. Pertandingan apa? Contohnya sukan lah, yang paling senang sekali.
Okey. Sesetengah negara dikenali pada peringkat antarabangsa kerana kejayaan dan pencapaian rakyatnya dalam sesuatu bidang. Kejayaan yang dikecapi ini menjadikan sesebuah negara disanjung dan diiktiraf di mata dunia. Terdapat beberapa kepentingan untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Okey, yang pertama, apa kepentingannya adalah kehadiran pelancong asing akan meningkat. Macam tadi saya kata, kita pelihara kawasan-kawasan yang cantik, tempat-tempat pelancongan yang cantik. Jadi kita dapat menarik kehadiran pelancong ke negara kita lah. Seterusnya, pembangunan infrastruktur negara lebih pesat. Bila pelancong datang, jadi kita ada usaha untuk meningkatkan ataupun membangunkan infrastruktur dengan lebih pesat lah. Seganlah kalau orang datang negara kita tapi kemudahan tak banyak. Jadi kita kena upgrade ataupun kita kena membangunkan infrastruktur supaya lebih ramai lagi orang akan datang ke negara kita. Seterusnya, penglibatan lebih ramai pelabur asing. Bila ramai pelancong, ekonomi baik, so pelabur pun akan yakin untuk bekerjasama dengan negara kita. Seterusnya, kita ada sumber rujukan negara luar dalam pelbagai bidang. Okay, kalau kita hebat dalam contohnya dalam bidang sukan, so kita akan dijadikan rujukan lah, jadi contoh kepada negara luar macam mana nak mencipta kejayaan yang sama. Yang kelima, kita ada pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran dalam negara. Okay, contoh kita ada kepakaran contohnya dalam sains dan teknologi, penciptaan robot, penciptaan mesin. Jadi kita akan diiktiraflah di peringkat antarabangsa. Yang keenam, kita ada hubungan diplomatik antara negara kukuh. Ini melibatkan banyaklah aspek ekonomi, aspek politik. Hubungan diplomatik ni dari aspek politik, hubungan antara negara. Yang ketujuh, kita ada industri import dan ekspor akan membangun dengan pesat. Okey, import, kita ambil barang luar masuk dalam negara kita. Ekspor, kita menghantar barangan kita ke luar negara. So aktiviti ataupun industri import dan ekspor ni akan lebih membangunlah. Seterusnya, kita ada berpotensi untuk menarik minat pakar dari luar negara. Kita tengok bila tengok negara kita maju, jadi berpotensilah nak menarik minat pakar dari luar negara. Okey, yang ke-9, ekonomi terus berkembang. Bila pelancong asing datang, infrastruktur pun dah membangun, hubungan diplomatik baik, industri import ekspor pun membangun. Jadi ekonomi pun akan terus berkembang. Ini antara kepentingan yang paling utamalah bila kepentingan lain membantu untuk meningkatkan ekonomi terus berkembang. Dan yang terakhir, apa kepentingan? Okey, status dan imej negara mudah dikenali. Bila dah terkenal, pergi mana pelancong asing kan, cakap nak pergi Malaysia, itu akan memberi imej yang baiklah kepada negara kita. Okey, seterusnya kita tengok, sungguh pun kejayaan Malaysia pada peringkat antarabangsa menunjukkan peningkatan, namun rakyat negara ini masih perlu bersaing untuk meletakkan nama negara seiring dengan negara maju yang lain. Banyak cabaran yang perlu dihadapi untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Antaranya termasuklah cabaran seperti di bawah. Okey, kita tengok apa cabaran. Yang pertama, cabaran dia adalah kekurangan pakar dalam bidang kritikal. Contohnya dalam bidang kesihatan, kita kurang pakar. Doktor-doktor pakar kurang. Okey, itu antara cabaran lah. Jadi kena banyak lagi menghasilkan pakar dalam bidang-bidang yang kritikal ni. Seterusnya, cabarannya adalah kekurangan kemudahan dan infrastruktur dalam sesuatu bidang. Tak semua bidang lah, dalam sesuatu bidang sahaja.
Okey, seterusnya kita ada teknologi yang terhad. Sebab kita bukanlah negara yang terlalu maju, kita negara membangun. Jadi teknologi kepakaran kita terhad. Okey, seterusnya perbezaan budaya dan bahasa antara negara. Negara kita bahasa lain, negara lain luar bahasa dia pun lain. Jadi itu antara cabaran lah untuk menerima antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita ada terlalu mengagungkan jenama dari luar negara. Ini cabaran dari masyarakat kita sendirilah. Lebih mengagungkan nama negara. Tak nak sokong barangan buatan Malaysia. Okey, ini cabaran yang paling besar. Seterusnya kita ada penyebaran maklumat palsu tentang negara. Ini juga semakin menular dalam kalangan rakyat sekarang. Okey, disebabkan perkembangan teknologi, adanya media sosial, ini lagi menyebabkan penyebaran tu lebih luas dan lebih mudah lah. Okey, tapi ini salah satu perkara yang negatif lah. Kita tidak seharusnya menyebarkan maklumat palsu tentang negara. Sebabnya kalau rakyat sendiri yang menyebarkan maklumat palsu, jadi dia memberi kesan lah kepada pentadbiran negara kita. Okey, seterusnya kita ada sumber kewangan terhad. Tak ada modal lah nak membuat sesuatu pembangunan contohnya. Okey, seterusnya kita ada tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Ini adalah sikap masyarakat. Bagaimana kita nak mencipta nama kalau kita sendiri tidak bekerjasama? Masing-masing buat hal masing-masing, bersikap individualistik. Jadi takkan dapat mencapai kejayaan tu lah. Okey, seterusnya kurang sikap kepedulian dan sikap jati diri. Kurang sikap kepedulian tu maksudnya kurang sikap ambil tahu. Okey, tadilah samalah dengan individualistik. Okey, dan yang terakhir apa cabaran dia? Pemikiran masyarakat yang kurang berdaya maju. Ada masyarakat kita yang berfikiran tak nak kemajuan. Ini salah satu cabaran lah. Bagaimana kita nak mencapai negara maju tapi pemikiran masyarakat tak nak maju. So kita tak akan dapat mencapai status negara maju. Lambat. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok. Oleh itu, setiap warga negara perlu berganding bahu memikul tanggungjawab untuk menempa nama di mata dunia. Hal ini dapat mewujudkan perasaan bersyukur, gembira dan bangga sebagai rakyat Malaysia yang hidup di negara yang berdaulat. Okay, kita tengok pengayaan pada muka surat 162 dan 163 dalam buku teks masing-masing. Okey, dia ada bagi dekat situ. Yang berikut menunjukkan gambar yang dimuat naik dalam media sosial. Okey, kalau kita tengok dia naik, dia memuat naik di dalam media sosial Instagram dan meletakkan tanda pagar ataupun hashtag. Okey, kalau tengok itu, saya suka makanan Malaysia, makanan Sabah, I love you Malaysia food. Okey, itu antara, dan dia letak cabaran moral tingkatan 5. Hashtag dekat situ. Jadi sebenarnya penggunaan hashtag ini memudahkan untuk kita mencari sesuatu maklumat. Letak saja hashtag apa yang kita nak cari, so dia akan keluarlah. Okey, jadi bila letak tanda pagar ni di media sosial, kita tahu media sosial ni bukan sahaja orang Malaysia yang guna. Okey, penduduk dunia pun semua menggunakan media sosial. Jadi bila mereka nak tahu tentang makanan Malaysia, hanya menggunakan hashtag lah. Jadi bila awak letakkan hashtag di post-post awak, okey, jadi bila orang luar cari, dia akan jumpalah muka awak, gambar awak yang mempromosikan Malaysia dekat situ. Okey. Alright, tengok nombor 1, lakukan aktiviti hashtag cabaran moral tingkatan 5 dengan menggunakan salah satu tanda pagar iaitu hashtag dalam media sosial anda.
undang rakan anda untuk bersama-sama menyertai aktiviti ini dan mempromosikannya pada peringkat antarabangsa. Okey, tapi kena ingatlah, nak buat hashtag ni mestilah post perkara-perkara yang baik saja. Janganlah awak tengah buat jenayah, tiba-tiba buat hashtag Malaysia. Okey, so itu sesuatu perkara yang tidak wajar lah. Okey, cuma cabaran ini dia minta awak untuk mempromosikan Malaysia. Jadi apa-apalah tentang keunikan Malaysia dari segi pakaian, makanan, pulau-pulau. So bila masyarakat dunia nampak post awak ni, dia akan tertarik untuk mengenali Malaysia dan datang ke Malaysia. Okey, soalan 2. Pada pendapat anda, apakah kewajaran melakukan aktiviti di atas? Bincangkan. Tadi saya dah cakap, wajarlah kita nak buat perkara ni sebabnya dia memberi manfaat kepada Malaysia. Kita seolah-olah kita mempromosikan negara Malaysia di serata dunia. Tapi macam tadi saya ingatkan, perlulah post perkara-perkara yang positif sahaja. Okey, yang menunjukkan keunikan Malaysia. Okey. Alright, soalan 3. Apakah perasaan anda apabila dapat memberikan sumbangan untuk membanggakan negara? So semestilah kita perasaan tu perasaan gembira, sebab kita dapat mempromosikan dan juga dapat membantu untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Okey, jadi kejayaan mengharumkan nama negara di persada dunia merupakan tanggungjawab warga negara. So, bersetujukah anda? Okey, jadi mestilah kita bersetuju sebabnya tadi kita dah tengok cabaran nak mengharumkan nama negara, antaranya sikap individualistik. Jadi kita perlulah bekerjasama bersama-samalah untuk mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Okey, jadi kita perlu bersatu padu, semua rakyat Malaysia bersatu padu untuk mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Okey, jadi saya rasa sampai di sini sahaja kita punya pembelajaran untuk hari ini. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih.